Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat pagi. Okey, pastikan semua dah breakfast Dah makan dah. Okey, dah makan. Okey, dah makan ke ataupun minum. Tapi sebelum makan minum, mesti mandi dulu. Okey, mandi dulu. Okey, hari ini kita akan pergi kepada hukum Kepler. Okey, hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler, okey, bahagian yang kedua. Hukum Kepler bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua semalam kita pergi hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Okey, jadi hari ini kita akan pergi sebelum kita masuk fokus hari ini iaitu penyelesaian berkaitan dengan hukum Kepler. Okey, kita akan ulang kaji sedikit apa yang kita dah belajar semalam. Okey, apa yang kita dah belajar semalam. Okey, kita cuba ingat balik. Okey, ingat balik. Okey. Okey, kejap Itu adalah okey. Okey. Jadi kita akan ulang kaji sedikit berkenaan dengan hukum Kepler. Okey, hukum Kepler. Semalam kita dah pergi kepada hukum Kepler. Jadi hari ini kita cuba pergi satu persatu terlebih dahulu. Okey, hukum Kepler ni ada tiga. Okay? Ada tiga hukum Kepler. Okey, hukum Kepler pertama. Okey, hukum Kepler yang ketiga, yang kedua dan hukum Kepler yang ketiga. Okey, jadi kita ada tiga hukum Kepler. Okey. Hukum Kepler yang pertama, boleh rujuk buku teks. Yang mana hukum Kepler yang pertama iaitu berkaitan dengan orbit. Okey, berkaitan dengan orbit. Okey, berkaitan dengan orbit. Okey, yang mana? Orbit bagi setiap planet. Okey, orbit bagi setiap planet adalah elips. Okey, adalah elips dengan matahari. Okey, berada di satu daripada fokusnya. Okey. Jadi untuk yang pertama iaitu berkaitan dengan orbit. Okey, yang mana orbit bagi setiap planet dia bentuk dia elips. Okey, bentuk dia elips. Okey, dekat bawah ni elips. Okey. Nanti kita pergi satu persatu. Okey, yang kedua, yang kedua, kalau takrifan dia tu mungkin kita pening sikit dengan ayat penggunaan ayat dia. Okey. Jadi kita kena tengok gambar rajah. Okey, kita kena tengok gambar rajah, kemudian daripada gambar rajah tu, daripada gambar rajah, baru kita cuba faham apa yang dimaksudkan dengan hukum Kepler yang kedua. Okey, yang mana hukum Kepler yang kedua, hukum Kepler yang kedua, kalau rujuk buku teks muka surat 97. Okey, 97. Okey, yang mana garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas sama dalam selang masa. Selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya.
Okey, garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas, okey ni, luas sama dengan selemasa yang sama. Okey, selemasa yang sama, rujuk gambar rajah. Okey, yang mana gambar rajah kita ada dua ni orbit, okey ni orbit. Okey, pergerakan kita ada pergerakan planet ni, okey, jadi kita ambil contoh A ke B, C ke D. Okey, A ke B dengan C ke D, okey, selang masa dia ataupun tempoh pergerakan dia adalah sama. Okey, adalah sama. Dan luas ni pun adalah sama. Okey, cuma syarat dia yang pertama luas mesti sama. Dua-dua ni luas mesti sama. Bila luas sama, tempoh masa A ke B, C ke D pun sama. Kalau sini A ke B 1 bulan, C ke D pun 1 bulan. Okey, 1 bulan. Cuma kalau kita tengok dekat sini, okey, laju A ke B ni dia jarak panjang tetapi dia lebih laju berbanding dengan CD. CD ni pendek. Jadi C ke D ni dia slow sikit pergerakan planet, okey, atas orbit. Okey, itu yang berkaitan dengan hukum Kepler yang ketiga. Yang kedua, okey. Yang ketiga, okey, hukum Kepler yang ketiga. Okey, hukum Kepler yang ketiga yang mana okey, tempoh. Okey, tempoh kuasa 2. Kuasa 2. Okey, tempoh kuasa 2 adalah berkadar terus. Okey, berkadar terus dengan jejari. Okey, dengan jejari kuasa 3. Cikgu buat bracket lah. Okey, cikgu asingkan. Yang pertama kita mesti faham berkadar terus. Okey, iaitu kaitan tempoh, iaitu tempoh kuasa 2. Okey, tempoh kita kuasakan 2 dia, lepas tu jejari kita kuasa 3 kan dia. Okey, jejari kuasa 3. Okey, jadi kita tengok hukum yang pertama, yang kedua dan ketiga. Okey, sekali lagi yang pertama iaitu berkaitan hukum dia berkaitan dengan orbit. Okey, berkaitan dengan orbit. Yang mana orbit adalah bentuk elips. Okey, yang kedua, okey, hukum Kepler yang kedua iaitu berkaitan dengan okey, pergerakan yang mana kalau luas ni sama, okey, masa dia pun adalah sama. Okey, masa pun adalah sama. Yang ketiga, ini berkaitan dengan hukum. Okey, berkaitan dengan konsep okey, masa dengan jejari. Okey, masa dengan jejari. Okey, jejari itu R. Okey, tempoh tu adalah T. Okey, yang mana perkadaran dia adalah secara terus, berkadar terus. Okey, berkadar terus. T kuasa 2 berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Okey, jejari kuasa 3. Okey, jadi kita tengok detail pula berkaitan dengan yang pertama, hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Okey, kita tengok berkaitan dengan hukum Kepler yang pertama. Okey, yang pertama, dia bagi tahu orbit tu adalah bentuk elips. Okey, bentuk elips. Kita ada paksi. Okey, major dengan minor. Okey, major dengan minor. Okey, tetapi sebenarnya bentuk elips, okey, bentuk elips hampir bulat. Sebenarnya hampir bulat. Hampir bulat. Bolehlah macam tu. Hampir bulat. Okey, bentuk elips dia hampir bulat. Maksudnya ni hampir bulat. Kita ambil hampir membulat. Kalau bulat macam ni, elips macam ni, macam ni. Ya, ada soalan ke? Oh, ada. Okey, dah. Cikgu, okey, patutlah speaker cikgu slow. Tak dengar. Okey, kita sambung. Kita ada 30. Okey. Kita sambung. Okey, kita sambung Okey, yang pertama tadi, okey, hukum Kepler yang pertama bentuk elips hampir bulat. Hampir bulat, yang ni bentuk bulat warna merah ni kan. Ini hampir bulat. Yang ni elips, bentuk elips.
Okey, hampir bulat. Jadi kita boleh bagi tahu sini menganggap, okey, anggapan dia adalah okey, yang mana panjang okey, panjang paksi meja okey, lebih kurang sama. Okey, cikgu buat macam ni, lebih kurang sama, lebih kurang sama, lebih kurang sama. Okey, cikgu buat macam tu, lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama dengan panjang. Okey, lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Okey, dengan panjang paksi minor. Okey, dekat atas ni kita ada paksi major dengan paksi minor. Apakah yang membezakan paksi major dan paksi minor? Okey, kalau ikutkan dalam bentuk elips ni, paksi major adalah lebih panjang. Okey, maksudnya daripada sini sampai sini lebih panjang berbanding dengan paksi minor daripada sini ke sini. Major ni lebih panjang. Cuma anggapan kita, okey, kita anggapan yang pertama, kita kata elips hampir bulat. Okey, bentuk ni hampir menjadi bulat. Kita buat anggapan. Yang kedua, okey, panjang dia lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama. Okey, anggapan yang kedua kita adalah panjang bagi paksi major dan paksi minor lebih kurang sama. Okey. Lepas tu, jadi bila kita buat anggapan yang dekat atas tu, kita ambil jejari. Okey, jejari orbit. Jadi jejari orbit kita ambil nilai purata, okey, jarak di antara planet, apa-apa planet, okey, dengan matahari. Matahari. Okey, kita ada belajar matematik berkaitan dengan jejari. Jejari ini adalah panjang daripada permukaan sehingga ke pusat bulatan. Ini kita panggil jejari. Tetapi kalau kita guna pakai bentuk elips, okey, bentuk elips, jejari dia tak sama sebab dia bukan bulatan. Okey, bukan bulatan. Okey, jadi panjang sini yang paksi major, okey, dengan paksi minor, radius ataupun jejari kalau ikutkan tak sama. Tetapi dekat atas ni kita dah buat anggapan. Okey, yang mana anggapan kita buat elips hampir bulat. Supaya apa? Supaya kita dapat mengira jejari orbit. Tetapi jejari orbit pun kita ambil nilai purata. Okey, nilai purata maksudnya lebih kurang jugalah. Okey, bukan nilai yang tepat tapi kita ambil nilai purata. Nilai purata maksudnya contohnya kita ambil paksi meja panjang dekat sini, radius dekat sini dengan radius dekat sini kita tambah, kita bahagi 2. Itu maksud nilai purata lah. Okey, nilai purata. Okey, jadi jejari orbit yang kita gunakan dalam formula, okey, dalam kegravitian ni sebenarnya adalah nilai purata. Okey, bukan nilai yang tepat. Okey, kalau nilai yang tepat, kalau orbit kita adalah berbentuk bulatan. Okey, berbentuk bulatan. Jadi jejari orbit yang kita guna iaitu simbol dia juga kita guna R. Okey, kita guna simbol dia adalah R. Itu sebenarnya adalah nilai purata jarak di antara planet dengan matahari. Okey. Okey, boleh setakat itu berkaitan dengan hukum Kepler yang pertama. Boleh? Okey. Ada yang nak masuk lagi? Adam Azri. Okey. Okey, kita pergi kepada detail berkaitan dengan hukum Kepler yang kedua. Yang kedua, jap. Nampak, okey, nampak. Cikgu setting. Okey. Okey, hukum Kepler yang kedua. Okey, hukum Kepler yang kedua. Okey. Hukum Kepler yang kedua, yang dekat atas ni, syarat dia luas sama. Okey, ada dua ni, luas adalah sama, lengkuk ni dengan lengkuk ni adalah sama. Okey, jadi selang masa dia pun sama. Okey, jadi kita ambil jika jika masa. Okey, jika masa
Okey, planet bergerak dari A ke B, okey, adalah sama dengan masa planet bergerak, okey, dari C ke D. Okey, ini anggapan yang pertama kita buat. Jika masa planet ni A ke B dengan C ke D, masa dia sama. Okey. Jika masa planet, okey, ni anggapan kita, jika masa planet ia berkaitan dengan masa planet bergerak daripada point A ke B, okey. Okey, sama. Okey, sama. Cikgu bold dan cikgu merahkan adalah sama dengan masa, okey, dari C ke D. Ini anggapan kita, anggapan kita. Jika A ke B, C dengan D, masa dia sama, tempoh dia sama. Contohnya, kalau contoh sebulan, sini pun sebulan. Okey, kita boleh membuat, okey, anggapan luas. Okey, luas AFB. Dalam matematik kita ada belajar luas lengkuk. Okey, luas lengkuk. Okey, nanti luas lengkuk tingkatan 4 kot belajar. Okey, luas AFB adalah sama, okey, dengan luas CFD. Okey, kita tengok ini. Kita tengok Okey, luas AFB. A, F ni titik tengah bagi matahari. Okey, pusat dekat matahari AFB. Maksudnya ini lah yang warna biru ni. Sama dengan luas CFD. Warna biru ni juga. Okey, jadi luas ni dengan luas ni sama. Kalau dalam formula matematik untuk kita cari luas lengkuk ni, formula dia adalah pi r kuasa 2. Okey, pi r kuasa 2. Tetapi kalau secara matematik pengiraan kita kena ambil angle ni. Okey, jadi jumlah sudut per dengan 360 pi r kuasa 2 untuk kita mencari luas lengkuk. Okey, luas lengkuk. Okey, jadi untuk yang ni kita menepati, okey, luas AFB sama dengan luas CFD. Okey, masa dia mesti sama. A ke B, C ke D, tempoh masa dia mesti sama. Baru kita boleh bagi tahu luas pun adalah sama. Okey. Tetapi dalam kes ni jarak. Okey, ada yang tak sama Ada yang tak sama. Okey, apa yang tak sama? Jarak. Okey, jarak A ke B sebenarnya adalah lebih besar daripada jarak C ke D. Okey, kita tengok A ke B ni panjang, C ke D ni pendek. Jadi kita boleh bagi tahu jarak AB lebih panjang, okey, lebih jauh berbanding jarak CD. Okey, AB, CD. Okey, lebih. Ni lebih besar simbol lebih besar. Okey, simbol lebih besar. Okey. Jadi ada lagi. Laju pula, kita ambil laju. Laju linear. Okey, laju linear yang berkaitan dengan laju linear. Okey, yang berkaitan dengan laju linear yang mana A ke B sebenarnya lebih laju, okey, daripada C ke D. Okey, fokus yang ni sekejap. Cikgu takut confuse. Okey, tengok kita tengok A ke B ni jauh, C dengan D ni dekat. Tetapi anggapan yang pertama ni kita buat, okay, jika masa planet bergerak adalah sama. Ni A ke B sama. Maksudnya kalau sini sebulan, sini pun sebulan. Contohnya. Jadi kita boleh ambil kira walaupun ini jauh sebenarnya A ke B ni lebih laju pergerakan planet ni. Okay, lebih laju. Sini laju. Datang dekat sini dia slow sikit. Tetapi tempoh masa A ke B, C ke D adalah sama. Jadi laju kita boleh bagi tahu dekat sini, okay, A ke B sebenarnya lebih laju daripada, okay, C ke D. Okay. Jadi ini berkaitan dengan hukum Kepler yang kedua. Okay, hukum Kepler yang kedua. Okay, jadi kita pergi kepada, hukum Kepler yang ketiga.
Okey, yang mana tempoh kuasa 2 adalah berkadar terus dengan jejari. Okey, dengan jejari kuasa 3. Ni sebenarnya adalah lebih kepada formula. Okey, lebih kepada formula. Yang mana formula ni kita tengok semalam. Okey, kita tengok hukum Kepler yang ketiga ni dapat dirumuskan dengan menyamakan, iaitu berkaitan dengan daya. Daya yang berkait dengan planet dengan dua objek, dua jasad, planet dengan matahari. Okey, contohnya planet dengan matahari, iaitu kita boleh kaitkan dengan daya memusat dengan daya graviti. Okey, daya berpusat dengan daya graviti kita dah belajar pada subtopik 3.1. Daripada dua persamaan ini kita gabungkan menggunakan kaedah matematik, iaitu persamaan serentak. Persamaan serentak. Lepas tu kita menggunakan kaedah penggantian. Kemudian kita akan keluarkan iaitu formula, iaitu berkaitan dengan T, tempoh. Ini cara terbitan formula, terbitan formula yang baru, iaitu berkaitan dengan tempoh. Kita akan dapat formula tempoh. T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan R kuasa 3. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Ini adalah pemala, iaitu K, yang mana lambda pi adalah nilai yang tetap. G pemala graviti pun tetap. M pun jisim adalah tetap. Jisim ni kita boleh ambil sebagai, contohnya planet dengan matahari, kita ambil M ni sebagai jisim matahari. Kalau antara satelit dengan bumi, satelit dengan bumi, M ni merujuk kepada jisim bumi. Jadi sebenarnya nilai di dalam ni semua adalah tetap. Yang berubah-ubah adalah R, iaitu jejari. Sama ada jejari planet ke matahari ataupun jejari satelit ke pusat bumi. Dia tengok objek apa yang kita nak ukur. Jasad apa yang kita nak ukur. Jadi tempoh ni kita boleh ambil, iaitu tempoh mengelilingi orbit. Objek yang mengelilingi orbit. Kalau planet, kita ambil planet yang mengelilingi matahari. Kalau satelit, satelit yang mengelilingi bumi. Jadi kalau rujuk buku teks, buku surat 98, ini adalah contoh. Contoh tempoh. Tempoh planet-planet mengelilingi matahari di atas orbit masing-masing. Yang warna putih ni orbit. Orbit ni, garisan ni sebenarnya tak wujud pun, tetapi menyenangkan kita untuk kita nampak jalan pergerakan bagi setiap planet-planet. Jalan dia. Ini orbit dia, garisan yang dia bergerak atas garisan ni lah. Atas garisan ni. Yang mana kita semua planet ni pusing ke atas satu bintang, iaitu yang diberi nama matahari. Bintang matahari. Dia pusing. Yang mana takrifan bumi, kita ambil tempoh dia adalah 1 tahun. Bumi 1 tahun lah, iaitu bersamaan dengan 365 hari ataupun 366 hari lah, 4 tahun sekali. Dan planet-planet lain semakin dekat sebenarnya semakin pendek tempoh dia. Kita tengok semakin dekat dengan matahari semakin pendek. Kenapa? Sebab perimeter ataupun lilitan orbit ni sebenarnya ni pendek berbanding yang lain. Lilitan jalan dia lebih panjang. Bila lebih panjang, tempoh yang dia tempoh pusingan pun dia akan ambil masa. Ambil masa. Setakat ni boleh yang berkaitan dengan hukum Kepler yang ketiga. Boleh tak? Boleh, cikgu. Merujuk kepada modul. Merujuk kepada modul iaitu hukum Kepler. Dekat sini ada nota. Ada nota sedikit. Yang cikgu conteng-conteng tadi tu. Dekat papan tulis tu. Ini berkaitan dengan kita tengok setiap satu lah. Kita bezakan 3. Kita bezakan 3. Kita bezakan 3. Yang itu berkaitan dengan hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Jadi untuk hukum Kepler yang ketiga lah, dia lebih detail, iaitu berkaitan dengan pengiraan. Berkaitan dengan pengiraan.
Jadi dekat sini kita ada satu pengiraan, kita ada satu soalan. Okey, satu soalan dekat sini. Okey, rujuk buku teks. Kita rujuk dulu buku teks sebelum kita buat latihan ini. Okey, rujuk buku teks. Okey, buku teks kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, Rajah 3.30. Okey, 3.30 menunjukkan planet bumi dan Marikh. Okey, bumi kita ada dua planet ni kan, bumi dengan Marikh. Okey, yang mengorbit matahari. Kita orbit matahari. Okey, matahari berada di pusat. Okey, pusat pusingan. Okey. Jadi soalan dia, jejari orbit planet Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit matahari dengan orbit bumi. Okey, orbit matahari dengan orbit bumi. Okey, apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh? Okey, untuk menentukan R2. Dia dah label dalam soalan ni R1 dengan R2. Okey, jadi jawapan dia adalah jejari orbit bumi. Okey, jejari orbit bumi. Okey, tempoh orbit bumi dan tempoh orbit matahari. Okey, macam mana kita maklumat yang diperlukan ya? Ni. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari? Okey, jejari orbit. Jadi kita mesti ada jejari orbit bumi yang pertama. Kita mesti ada tempoh orbit bumi yang kedua dan kita mesti ada tempoh orbit planet Marikh. Okey, sebenarnya kita nak dua benda je. T dengan R. T tempoh, R tu adalah jejari. Jadi kita mesti ada tempoh kat bumi ni, tempoh bumi mengelilingi matahari. Okey. Lepas tu kita mesti ada jejari R1 sebab soalan dia sebenarnya jejari orbit planet Marikh. Kita nak cari ni. Macam mana kita nak cari ni? Sebab kita daripada formula tu sebenarnya cikgu tak masuk ni. Dia ni. Dia ni ya. Okey. Cikgu letak dekat sini. Okey. Untuk hukum Kepler yang ketiga. Okey. Kita sama juga dengan sebelum ni kita belajar apa? Momentum. Momentum kan? P momentum sebelum dan selepas sama. Jadi kita masukkan nilai momentum. Ini pun sama. Jadi kita T2 T kuasa 2 bahagi dengan T kuasa 1 yang ni ni merujuk yang ni kecil lah. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Ni merujuk. Okey, kita dapat formula ni, formula dia. Okey, formula tempoh. Tempoh berkadar terus dengan jejari, berkadar terus kuasa 2 dengan kuasa 3. Okey, jadi kita dapat formula dia adalah T kuasa 2. 1 ni label saja label. Okey, formula asal adalah T kuasa 2 sama dengan dalam bracket 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM. G pemalar graviti, M adalah jisim bagi pusat. Okey, bagi pusat. Kalau matahari, matahari lah. Kalau bumi, bumi. Okey. Lepas tu, kita nak bandingkan dua planet. Okey, kita nak bandingkan dua planet. Contohnya, kita ada soalan yang pertama ni. Okey, kita ambil soalan yang pertama. Okey. Soalan yang pertama. Membandingkan, senang cerita, kita ada 3 jasad. Okey, kita ada 3 jasad. Okey, 3 jasad. Sekejap Okey, kita ada 3 jasad. 3 jasad. Okey, kita gerakkan ke sini. Okey. Formula asal ni adalah 2 jasad. Okey. Jadi, kalau kita ambil 3, ada 1, 2 dan 3. Yang mana jasad yang pertama M ni merujuk kepada jasad yang menjadi pusat. Okey, pusat bagi kitaran ni. Okey, jadi dalam kes ni kita ada 3 jasad yang mana satu adalah pusat putaran iaitu orbit yang ada 2 orbit ni iaitu matahari lah. Jadi M ni merujuk kepada jisim matahari. Jisim matahari. Jadi T1 merujuk kepada
okey, tempoh bagi objek yang pertama. T2 merujuk kepada tempoh bagi objek yang kedua. Okey, kemudian kita ada R1, R2 ni jejari masing-masing lah. R1, R2. Jadi, okey, macam dengan prinsip momentum yang kita gunakan sebelum dan selepas, ini pun sama. Okey, jadi kita boleh dapat rungkaikan, iaitu kita dapat detailkan, okey, iaitu T kuasa 2 bahagi dengan T1 bahagi dengan T2, R1 bahagi dengan R2. Okey. Jadi ini sebenarnya itu kita menggunakan kaedah perkadaran iaitu nisbah, okey, secara nisbah untuk kita dapatkan salah satu. Okey. Jadi soalan yang pertama, okey, soalan yang pertama iaitu dia nak cari orbit planet matahari, merujuk pada gambar ni orbit planet Marikh. Okey, soalan yang kedua, jejari orbit bumi ialah, okey, jejari orbit bumi yang pertama, okey, 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Okey, tempoh orbit bumi dan Marikh masing-masing ialah 1 tahun dengan 1.88. Okey, tempoh T1 adalah 1 tahun. T2 adalah 1.88 tahun. Macam mana kita nak dapat ni? Kita darablah. Okey, 1.88, okey, 1.88 darab dengan 12. Okey, darab dengan 12. Okey, darab dengan 12. Baru kita dapat berapa bulan. Okey, cuba tekan kalkulator 1.88. 1.88 darab dengan 12, kita dapat 22 bulan. Okey, 22.56. 22.56. Sekejap ada gangguan. Keluar. Duduk kat luar dulu. Pergi main sana lah. Pergi main sana. Oh, ni. Okey. Maaf gangguan. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Jadi dia kata sini soalan dia adalah hitungkan jejari orbit bumi. Tadi dia kata apakah maklumat yang diperlukan. Sekarang kita dah ada jejari orbit bumi, kita dah ada tempoh orbit bumi dan tempoh orbit matahari kita dah ada. Jadi sekarang kita secara pengiraan kita nak hitung jejari. Berapakah jejari orbit Marikh? Berapa meter? Okey. Jadi yang pertama, macam biasa untuk kaedah penyelesaian, kaedah penyelesaian kita menggunakan langkah yang pertama kita senaraikan semua apa maklumat yang diberikan, kemudian kita senaraikan apa soalan tu nak. Soalan nak adalah berkaitan dengan jejari orbit Marikh. Kita labelkan sebagai R2. Okey. Kemudian kita ada 3 yang lain kita dah ada data. Jadi menggunakan rumus ataupun rumus nisbah. Nisbah di antara kita rumus yang asal je ni. Rumus yang asal ni. Rumus yang asal ni lah. Tetapi ni hanya melibatkan 2 jasad. Satu jasad sebagai titik tengah, sebagai orbit putaran bagi jasad yang kedua. Jasad kedua ni yang berpusing di atas orbit dia. Tetapi dalam kes ni kita ada 3 jasad, jadi kita kena gabung formula ni kepada 2. Kita gabung dan kita akan dapat macam ni lah. Secara nisbah. Secara nisbah. Jadi kita guna senang saja yang ni. T kuasa 2. T kuasa 2 ni kena kira. Yang bawah nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2 ni tak payah kira. Tak payah tekan dalam kalkulator. Dia hanya nak membezakan di antara jasad yang pertama, jasad yang kedua. Jasad yang pertama, jasad yang kedua. Kena faham tu. Satu yang dekat atas ni memang kena kira lah kuasa 2 dan kuasa 3. Kena buat pengiraan.
Okey, jadi kita masuk saja nilai kaedah pergantian, kita gantikan nilai yang kita paparkan ni, yang kita dah tulis ke atas, maklumat yang kita ada, kita masukkan. Lepas tu tekan calculator, kalau dekat sini R2, jejari bagi planet Marikh adalah 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Okey, kita dapat senang saja. Okey, senang saja. Okey. Kita pergi pada contoh yang kedua. Okay, Rajah 3.31 menyudutkan sebuah satelit. Yang ni kita kaitkan dengan satelit. Okay, kita ada berapa jasad tengok? Satelit satu. Okay, kita ada bumi sebagai pusat putaran. Okay, lepas tu kita ada lagi objek. Maksudnya kat sini ada 3 jasad. 1, 2 dan 3. Okay, ada 3. Okay. Kita tengok maklumat yang diberikan. Sebuah satelit penyelidikan yang perlu mengorbit pada ketinggian 380 km untuk membuat pengimage, pengimagean jelas, muka bumi. Berapakah tempoh orbit satelit itu? Jadi dia tak cerita berkenaan dengan bulan, tetapi maklumat diberikan jejari orbit bulan. Jejari orbit bulan adalah ni. Maksudnya daripada bulan tengah-tengah sehingga ke bumi adalah ni. Jejari orbit bulan. Tempoh orbit bulan adalah 655.2 jam. Dekat sini dia guna jam. Dia guna jam. Ataupun kalau hari iaitu dalam masa 30 hari, 31 hari ataupun 28 hari, 29 hari. Dia ada banyak tempoh bulan mengelilingi bumi. Jadi yang pertama kita senaraikan soalan dia. Berapakah tempoh? Ini soalan dia. Dia nak soalan dia ni. Tempoh T. Jadi kita kena label siap-siap lah. Kena label siap-siap. Yang mana T1, mana T2. Kalau dekat sini, T1 adalah untuk satelit, T2 adalah untuk bulan. Kita dah ada, T2 kita dah ada. R2 pun kita dah ada. Cuma, jangan keliru Dekat sini, apa yang kita tak ada sebenarnya adalah jejari antara satelit dengan bumi. Kita tak ada. Yang dia bagi sebenarnya, tengok jejari satelit. Ni. Jejari satelit. Jejari satelit yang dia bagi, memang dia tak bagi. Cuma dia kata 380 kilometer. Ini ketinggian daripada satelit ke permukaan. Kita nak jejari ni daripada satelit ke pusat bumi. Ke pusat bumi. Ke pusat bumi. Jadi kita tak ada. Kita tak ada. Jadi dekat sini, dekat sini jadi kita jejari orbit satelit kita kena dapatkan. Ni dia tambah. Sebenarnya untuk kita dapatkan jejari satelit ni, kita kena tahu permukaan kepada permukaan bumi sehingga ke pusat bumi. Jadi sebenarnya kita kena tolak. R2 kena tolak R1. R2 kena tolak R1 baru kita dapat. Lepas tu kita tambah. R1 baru tambah yang nilai yang kita dapat. Cikgu tak nak cerita yang ni. Cuba fikir dan cuba ni. Sebenarnya ada kaitan yang chapter 3.1. Ketinggian dan jejari. R dengan H. R besar dengan H. Nanti tengok balik. Jadi kita senaraikan semua maklumat yang diberikan. Kalau perlu tukar, kita tukar. Dekat sini dia guna kilometer. Jadi kita kena tukar kepada meter. Lepas tu tempoh tengok sini. Kalau tempoh guna jam, jawapan pun kita mesti jam juga. Apa yang kita dapat. Kalau sini tahun, sini pun tahun. Kalau sini hari, jawapan pun mesti hari juga. Kita kena selaraskan. Jadi menggunakan yang tadi T1 bahagi T2, R1 bahagi dengan R2, kita masukkan dan kita gantikan. Kita gantikan dan kita akan dapat T1 tempoh yang diperlukan. Tempoh yang diperlukan untuk satelit mengelilingi bumi adalah 1.53 jam. Sekejap je. Nak mengelilingi bumi ni rupanya sejam lebih je. Sejam lebih saja. Sejam lebih saja.
Okay, satelit ni dia ada banyak orbit. Okay, dia ada yang dekat sikit, ada yang jauh sikit, ada betul-betul jauh. Okay, dan kita ada beribu-ribu satelit dekat angkasa. Okay, dekat angkasa. Dan dia biasa satelit ni dia ada tempoh. Okay, ada setengah satelit 20 tahun, ada 30 tahun, 40 tahun. Tempoh beroperasi dia. Sehingga dia dah tamat tempoh, tak boleh buat apa. Dia tamat tempoh, dia duduk diam saja, berterbangan rosak ke apa semua, dia biar saja dekat atas ataupun sampai satu masa satelit ni akan jatuh ke bumi. Okey, jatuh ke bumi tetapi biasanya apabila masuk ke atmosfera kita ada daya geseran, dia berapi lah kan. Geseran menjadi panas, terbakar, meletup, sampai ke permukaan sebenarnya cebisan-cebisan saja. Okey, cebisan-cebisan saja. Okey, jadi kita ada contoh satu dan contoh dua. Cuma dia tak tunjuk contoh yang menggunakan formula sepenuhnya. Okey, ini formula yang panjang ni. Dia tak tunjukkan. Okey, jadi sekarang buka modul. Okey, modul. Okey, sama juga modul ni pun dia tak guna sepenuhnya juga. Okey, jika tempoh orbit bumi adalah 1 tahun, okey bumi, okey berapa lama masa yang diambil untuk marah untuk mengorbit matahari? Ini pun soalan yang senang dan kita menggunakan soalan nisbah ni menggunakan kaedah nisbah. T bahagi ni dia ada dua Ni sebenarnya kita pindah-pindahkan kaedah matematik je ni. Pindah-pindah. Okey. Jadi untuk hari ini ada soalan. Sebenarnya untuk hari ini kita dah pergi semalam. Okey, hukum Kepler pertama, kedua, ketiga. Hari ini lebih kepada ulang kaji dan fokus kita juga kepada pengiraan. Okey, kepada pengiraan. Dan pengiraan ni pun cikgu tak tunjuk betul-betul cara nak kira. Cikgu hanya tunjuk apa yang ada dalam buku teks. Okey, dan sebenarnya tak susah sangat pun. Okey. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan kelas yang kedua terakhir kita, hari Khamis, last. Okey, last kelas. Okey, kemudian kita habis dan kita akan sambung kelas secara bersemuka. Okey, secara bersemuka. Okey, pada ruangan chatting cikgu ada masukkan link untuk kehadiran hari ini. Okey, link untuk kehadiran hari ini. Okey, jadi kamu boleh tengok balik pada paparan papan tulis. Okey, rumusan. Okey, rumusan. Okey, berkaitan dengan hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Okey, pada masa sama boleh juga rujuk kepada modul yang cikgu bekalkan. Okey, dekat situ dia ada nota yang mana hukum Kepler yang pertama lebih kepada orbit, cerita pasal orbit. Hukum Kepler yang kedua sebenarnya dia cerita pasal luas, laju linear, lepas tu dia cerita pasal laju linear, luas dan laju. Yang ketiga dia cerita berkaitan dengan tempoh, tempoh pergerakan suatu planet mengelilingi matahari, ataupun objek mengelilingi bumi, satelit lah. Hukum tempoh dan berkaitan dengan formula. Kita ada formula berkaitannya adalah pada hukum yang ketiga. Yang ada formula adalah yang ketiga. Boleh isi kehadiran. Isi kehadiran hari ini. Isi kehadiran hari ini buat masa sekarang yang dah isi adalah laju 23 orang. Yang lain isi dulu kehadiran. Kita ada 2 minit lagi. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Yang pertama iaitu berkaitan dengan elips. Hukum Kepler elips. Yang kedua berkaitan dengan luas. Luas dan laju sebenarnya. Luas dan laju. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tempoh dan jejari. Kaitan tempoh dengan jejari. Kita ada 3 hukum Kepler. Kita ada 3 hukum Kepler.
Setakat ni kehadiran 27 orang yang dah isi 27 orang. Okey. Okey, tak ada soalan Tak ada soalan. Kalau malu nak bercakap boleh ruangan chatting, tak ada ke ada ke? Okey. Okey, cikgu rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa hari Khamis. Okey, hari Khamis kita akan pergi kepada satelit buatan manusia. Okey. Subtopik 3.3, okey, di bawah tajuk bab 3 kegravitian. Okey, satelit buatan manusia. Hari Khamis, okey, jangan lupa hari Khamis kelas terakhir kita secara PDPR. Kelas yang terakhir. Okey, kelas yang terakhir secara PDPR. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tahniah semua. Terima kasih.